Halo semua, kami adalah kumpulan Belapan dan ahli-ahli kami adalah Yan Xinyi dan Zhao Guoli. Pemikir yang akan diperkenalkan oleh kumpulan kami kepada anda ialah Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan Malaysia. Beliau bukan sahaja seorang ahli politik, tetapi juga seorang pemikir yang berwawasan jauh. Beliau menyumbangkan kebijaksanaan dan kekuatan dalam usaha mencapai kemerdekaan Malaysia serta pembinaan negara. Pemikirannya dalam bidang sosial, budaya dan politik terus mempengaruhi pembangunan negara sehingga kini usaha-usaha beliau telah menjadi negara Malaysia sebuah negara yang terkenal di seluruh dunia. Tunku Abdul Razak dilahirkan pada tahun 1903 di Pulau Keladi, Pekan Bahan. Beliau mendapat pendidikan awal di Bahan dan kemudian menyambung pelajarannya di Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak. Setelah lulus peperiksaan Senior Cambridge, beliau diterima menjadi pegawai pelati dalam Perkhidmatan Pentadbiran Melayu. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di Raffles College di Singapura, tetapi pengajiannya terkendala kerana peperangan dunia kedua. Apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Tun Abdul Razak telah dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Beliau memimpin Malaysia mencapai kemerdekaan. Salah satu konsep fikir Tunku Abdul Rahman adalah perpaduan dan keharmonian negara. Tun Abdul Rahman menekankan keharmonian dan kerjasama dalam kalangan semua etnik di Malaysia. Pada pandangan beliau, toleransi dan pembangunan bersama kumpulan etnik yang berbeza adalah kunci kejayaan sebuah negara. Deklarasi Kemerdekaan Malaysia menyebut bahawa semua kaum harus bekerjasama untuk memastikan keamanan dan kemakmuran negara. Beliau juga mempromosikan penggubaran perlembagaan Malaysia yang menekankan keseimbangan etnik dan demokrasi. Ini adalah video yang saya cari tentang dia mengisytiharkan kemerdekaan. Rakyat Malaysia mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1947. Dengan nama Allah
yang maha murah lagi maha kasiani akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Selain itu, Tunku Abdul Rahman adalah penyokong dekat demokrasi dan memperjuangkan memastikan suara rakyat didengar melalui sistem pilihan raya. Konsep kedaulatan undang-undang. Sebagai seorang pemimpin yang mempunyai latar belakang undang-undang, beliau amat mementingkan pembinaan kedaulatan undang-undang dan percaya bahawa undang-undang adalah tunjang kepada ketertiban dan keadilan sosial. Amalan di bawah kepimpinannya, Malaysia mewujudkan sistem pilihan raya yang adil dan mengarahkan pembangunan demokrasi negara. Terusnya, pemikiran ketiga, kemerdekaan dan kedaulatan. Pemikirannya sangat berfokus pada kemerdekaan dan kedaulatan negara dan dipengaruhi oleh keinginan untuk melihat Malaysia merdeka dari penjajahan asing dan bersatu dalam semangat kebangsaan. Hari kemerdekaan juga ditubuhkan bagi memperingati pengisytiharan kemerdekaan Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957. Terdapat 5 aspek utama tentang pemikiran kemerdekaan dan kedaulatannya. Pertama, kemerdekaan melalui perantingan damai. Tunku Abdul Rahman meyakini bahawa kemerdekaan harus dicapai dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Kedua, kedaulatan melalui persatuan bangsa-bangsa. Tunku sangat percaya pada pentingnya persatuan antara berbagai kelompok etnik di tanah Melayu. Ketiga, pentingnya kemerdekaan ekonomi. Tunku tidak hanya berfokus pada kemerdekaan politik tetapi juga pada kemerdekaan ekonomi. Keempat, kedaulatan negara sebagai puncak dari proses nasionalisme. Beliau percaya bahawa kedaulatan adalah hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan tanah Melayu tentu untuk berhak untuk bebas dari kendali kolonial. Kelima, perdamaian dan diplomasi dalam hubungan internasional. Tunku juga sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan dunia internasional. Secara keseluruhan, pemikiran Tunku Abdul Rahman tentang kemerdekaan dan kedaulatan sangat berkaitan dengan prinsip perdamaian, persatuan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Beliau berusaha membangun negara Malaysia yang merdeka, berdaulat, dan dihormati di dunia internasional. Pemikiran keempat, pembangunan ekonomi dan pemodernan.
Pemikiran pembangunan ekonomi dan pemodenan sangat berfokus pada pencapaian kemerdekaan dan pembinaan negara yang stabil serta makmur. Tunku Abdul Rahman mengutamakan pemodenan ekonomi Malaysia melalui pendekatan inklusif yang menggabungkan berbagai lapisan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Terdapat 4 aspek utama tentang pemikiran pembangunan ekonomi dan pemodenan. Pertama, pembangunan ekonomi. Satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia. Tunku sangat menekankan pentingnya kestabilan ekonomi sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan kemakmuran negara. Kedua, pemodenan infrastruktur. Tunku juga mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci untuk memodernkan negara. Beliau mendorongkan pembinaan jaringan pengangkutan seperti jalan raya, landasan kereta api, dan pelabuhan yang dapat memperlancar proses perdagangan dan pergerakan rakyat. Ini merupakan langkah strategik untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi di seluruh negara. Ketiga, dasar ekonomi baharu. Keempat, kemakmuran sosial. Pemikiran Tunku juga berkait erat dengan kemakmuran sosial yang dicapai melalui pembangunan ekonomi. Beliau menekankan bahawa pembangunan ekonomi tidak hanya penting dari sudut material, tetapi juga untuk memastikan kestabilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, Tunku berusaha untuk memperkasa, mendidik dan menggalakkan sistem sosial yang memberi peluang yang adil kepada semua kaum, serta menjaga keharmonian sosial di negara yang berbagai ini. Secara keseluruhan, Tunku Abdul Rahman mengusahakan pemodenan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, memperkenalkan dasar-dasar yang pro-ekonomi, serta memastikan bahawa proses pembangunan tersebut disertai dengan keadilan sosial dan kestabilan politik yang seterusnya membantu Malaysia bergerak ke arah negara yang lebih maju dan makmur. Kesan pemikiran Tunku Abdul Rahman pada keturunan. Pertama, warisan politik. Kewujudan bersama secara aman dan kedaulatan undang-undang yang dianjurkannya kekal sebagai teras politik Malaysia. Kedua, pengaruh sosial dan budaya. Pemikiran Tunku telah mewujudkan suasana sosial yang harmoni untuk menggalakkan persefahaman dan bekerjasama antara kumpulan etnik. Ketiga, pembangunan ekonomi. Dasar ekonominya meletakkan asas kepada pemodenan Malaysia. Akhirnya, ringkasan. Tunku Abdul Rahman bukan sahaja bapa pengasas Malaysia, malah pemikiran dan gagasan beliau masih memberikan impak mendalam kepada politik, budaya, dan ekonomi negara sehingga kini. Beliau menghormati konsep kedaulatan undang-undang dan persatuan kebangsaan dan mewujudkan negara yang wujud bersama majmuk. Pemikiran beliau telah menetapkan hala tuju pembangunan pemodenan Malaysia. Pembentangan kita sudah habis. Sekian, terima kasih.